Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 4. Bertemu lagi dengan cikgu. Pada hari ini cikgu akan mengajar tajuk yang baru iaitu ayat songsang tahun 4. Okey, cikgu akan menggunakan buku teks halaman 124 yang bertajuk boleh makanlah. Ha. Mari kita lihat apa itu ayat songsang. Okey, kita kenal dulu ayat songsang. Ayat songsang ini ialah ayatnya yang predikatnya mendahului subjek. Okey, kita ada susunan biasa di mana susunan depan tu kita akan letakkan subjek terlebih dahulu, kemudian di belakang kita letakkan predikat. Okey. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut pada seterusnya. Okey. Contoh ayat susunan songsang. Sangat meriah perarakan merdeka. Itu contoh ayat yang disusun secara songsang. Okey, di sini cikgu ada satu contoh. Kita tengok dulu ayat susunan biasa. Okey, Danish mengibarkan jalur gemilang. Untuk susunan biasa, selalunya kita letakkan subjek di hadapan. Kemudian di belakang subjek itu kita akan letakkan predikat. Mungkin murid-murid tertanya-tanya, apa itu subjek? Apa itu predikat? Subjek ini lebih senang dikatakan perkara, benda ataupun contohnya manusia yang ingin kita perkatakan ataupun menjadi fokus perbualan ataupun fokus tulisan kita. Sebagai contoh, Danish ini ialah kita nak perkatakan tentang Danish. Kemudian predikat ni ialah perkara yang menerangkan tentang subjek. Kita nak cerita pasal Danish. Kemudian apa yang kita nak apa yang menerangkan tentang Danish ni? Danish ni dia mengibarkan jalur gemilang. Ingat, subjek ini benda yang kita nak fokuskan ataupun kita nak beritahu. Contohnya, kereta itu kemalangan. Kereta itu adalah subjek. Kita nak cerita pasal kereta. Kemudian kita terangkan apa yang terjadi pada kereta itu. Kereta itu kemalangan. Kemalangan itu adalah predikat. Benda yang kita nak terangkan tentang subjek tersebut. Okey, kemudian mari kita lihat ayat susunan songsang. Apa bezanya ayat susunan songsang dan ayat susunan biasa? Ayat susunan songsang ini, subjek ini kita letakkan di belakang. Tengok tadi Danish di hadapan bukan? Maka kita letakkan Danish itu di belakang. Subjek itu di belakang ayat ataupun di belakang predikat. Maka kita letakkan predikat itu di hadapan. Lalu terjadilah ayat susunan songsang mengibarkan jalur gemilang Danish. Nampak tak? Danish tu diletakkan di belakang dan predikat itu diletakkan di hadapan, iaitu mengibarkan jalur gemilang. Okey. Mari kita lihat contoh yang lain. Okey. Cikgu ada kek itu sangat cantik. Ini adalah susunan biasa yang murid-murid biasa lihat ataupun banner. Okey. Kemudian murid-murid boleh kenal mana itu subjek. Subjek itu ialah kek itu. Benda yang kita hendak perkatakan ataupun fokus perbualan ataupun fokus penulisan kita itu kek. Kemudian predikat dia sangat cantik. Kita terangkan kembali apa yang terjadi ataupun yang kita nak terangkan pasal subjek tu. Iaitu predikat. Okey, sangat cantik. Bila kita buat ayat susunan songsang, kita terbalikkan susunan subjek dan predikat. Maka di hadapan sekali dalam ayat susunan songsang kita letakkan predikat. Maka letakkanlah sangat cantik di hadapan dan kek itu di belakang. Maka terhasillah ayat sangat cantik kek itu. Boleh? Mari kita lihat pada buku teks halaman 124. Okey, di sini cikgu telah memudahkan gambaran murid-murid terhadap muka surat 124.
Di sini tugas kita, kita hendak menukarkan ayat susunan biasa ini kepada ayat songsang. Okey, nombor satu, cikgu bacakan dahulu. Puan Zurah pembuat pelbagai jenis kuih. Okey, kita nak cerita pasal Puan Zurah. Maka Puan Zurah ini adalah subjek. Predikat ialah pembuat pelbagai jenis kuih-muih. Maka kita terbalikkan, lalu terhasillah ayat songsang pembuat pelbagai jenis kuih Puan Zurah. Kita letakkan Puan Zurah tu di belakang. Okey. Kemudian nombor dua, kuih muih itu di atas meja. Mana dalam ayat ini subjek? Sudah tentulah kuih muih itu. Predikat itu ialah di atas meja. Maka kita letakkan subjek di hadapan, di atas meja tu, kita tulis di hadapan, kuih muih itu kita tulis di belakang. Maka terhasillah di atas meja kuih muih itu. Inilah ayat songsang. Mari kita lihat pada nombor 3. Kuih muih dibungkus dengan pembungkus istimewa. Cikgu ada tips. Jikalau murid-murid jumpa ataupun terlihat kata hubung, di sini kata hubung ialah dengan. Selalunya kita akan letakkan kata hubung ni dan ayat belakang dia ialah predikat. Dengan pembungkus istimewa itu ialah predikat. Kuih muih itu dibungkus. Oleh itu, kita ambil tulisan ataupun ayat yang bermula dengan pembungkus istimewa tu di hadapan. Kemudian kita letakkan subjek kuih muih dibungkus di belakang. Maka murid-murid dapat lihat dengan pembungkus istimewa kuih muih dibungkus. Itulah ayat songsang bagi ayat yang ketiga. Okey, yang keempat, pembungkus istimewa boleh dimakan. Pembungkus istimewa ialah subjek, manakala boleh dimakan ialah predikat. Lalu ayat songsang yang terhasil boleh dimakan pembungkus istimewa. Nombor 5, pembungkus tersebut akan cair di dalam mulut. Subjek di sini ialah pembungkus tersebut. Itulah subjek. Akan cair di dalam mulut itu ialah predikat, iaitu keterangan mengenai subjek. Maka kita tuliskan secara terbalik subjek dan predikat. Maka terhasillah ayat songsang bagi ayat yang kelima ialah akan cair di mulut pembungkus tersebut. Mari kita lihat yang terakhir, nombor 6. Inovasi pembungkus ini sungguh hebat. Mari kita buat ayat songsang bagi ayat ini. Kita kenal pasti dulu di manakah subjeknya. Okey, subjeknya ialah inovasi pembungkus ini. Predikat. Predikat ialah sungguh hebat. Maka ingat kembali, jikalau kita hendak menulis ayat songsang, predikat perlu di hadapan, subjek perlu di belakang predikat. Maka kita nak tulis mana dulu? Kita tulis dulu sungguh hebat. Kemudian kita letakkan subjek di belakang predikat, iaitu inovasi pembungkus ini. Maka terhasillah ayat songsang sungguh hebat inovasi pembungkus ini. Okey, cikgu harap murid-murid faham macam mana kita nak menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat songsang. Okey, mari kita lihat seterusnya. Di sini cikgu dah pecahkan perenggan di dalam halaman 124 itu kepada ayat. Okey, tugas kita ialah kita hendak menukarkan ayat songsang menjadi ayat susunan biasa. Ingat, struktur ayat songsang, predikat di hadapan, manakala subjek di belakang. Okey, kita nak tukarkan kembali kepada susunan biasa, kita kena bawa subjek yang di belakang tersebut di hadapan. Predikat itu kita bawa semula ke belakang. Tak apa, mari kita lihat satu demi persatu. Ayat yang pertama, ayat songsang ya. Sangat mahir membuat kek Puan Zurah.
Sangat mahir membuat kek ini adalah predikat. Puan Zura ialah subjek. Mari kita buat ayat susunan biasa. Okey, ayat susunan biasa perlu dimulai dengan subjek, iaitu Puan Zura. Manakala predikat pula ialah sangat mahir membuat kek. Lalu terhasillah kita punya ayat susunan biasa. Puan Zura sangat mahir membuat kek. Mari kita lihat pada ayat yang kedua pula. Dengan foto Zara, kek sangat cantik. Okey, di sini kek sangat cantik yang di belakang tersebut ialah subjek, manakala dengan foto Zara ini ialah predikat. Maka kita tukar susunan dia, subjek di hadapan, predikat di belakang. Lalu terhasillah ayat susunan biasa 2 ialah kek sangat cantik dengan foto Zara. Okey, mari kita lihat yang ketiga. Dicetak di atas filem nipis foto Zara. Dicetak di atas filem nipis itu ialah predikat, manakala foto Zara ialah subjek. Mari kita tulis foto Zara di hadapan, iaitu sebab dia subjek. Manakala kita tulis dicetak di atas filem nipis di belakang. Itulah susunan biasa bagi ayat yang ketiga. Untuk keempat pula, mari kita lihat ayat songsang. Daripada rumpai laut, filem nipis itu. Murid-murid dapat lihat, daripada rumpai laut ialah predikat, manakala filem nipis itu ialah subjek. Jikalau kita hendak menukarkan dia kepada ayat susunan biasa, kita kena tulis subjek di hadapan, iaitu filem nipis itu. Kemudian kita tulis kembali predikat daripada rumpai laut. Maka terhasillah filem nipis itu daripada rumpai laut. Mari kita lihat yang kelima. Boleh dimakan semua hiasan pada kek. Itu adalah ayat susunan songsang bagi ayat yang kelima. Mari kita tukarkan ia menjadi ayat susunan biasa. Maafkan cikgu, ayat susunan biasa. Okey. Kita cari dulu mana predikat. Predikat dia ialah boleh dimakan. Okey, mari kita lihat subjek pula. Semua hiasan pada kek. Okey, bagaimana kita nak tukarkan ayat songsang kepada ayat susunan biasa? Ingat, ayat susunan biasa perlu subjek dahulu, iaitu semua hiasan pada kek. Kemudian kita tulis kembali predikat, boleh dimakan. Inilah cara bagaimana kita nak tukarkan ayat songsang kepada ayat susunan biasa. Okey, cikgu harap murid-murid boleh lakukannya dengan terbaik dan faham apa yang cuba cikgu sampaikan. InsyaAllah, jika murid ada lagi soalan kepada cikgu, murid-murid boleh menanyakan secara peribadi melalui WhatsApp ataupun Telegram cikgu. Okey, cikgu harap murid-murid boleh melakukannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.